Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kembali bersama dengan kami Kiran dan Ikhwan, pastinya di Kiran dan Ikhwan Show di wanitaforyou.fm. Hari ini hari Rabu 28 hari bulan Julai tahun 2021. Kiranto di mana? Di Kelang, di rumah. Kelang. Itu Kiranto. Sekarang ni Ikhwan Nauki ataupun Ikhwan sekarang berada di sekitar kawasan Lembah Kelang, yang mana kawasan saya masih lagi berada dalam kawasan PKPD kerana saya merupakan mukim Ampang. Jadi apapun saya nak ucapkan sabar buat semua warga-warga yang berada di kawasan saya ya, kerana kita tidak boleh keluar semena-mena ya. Itu saja yang boleh saya beritahu. Betul. Okey, permulaan kita hari ini nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sentiasa bersama dengan kami, semua yang menonton kami setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 malam, semua yang komen, semua yang share, semua yang like dan semua yang berebut nak dapatkan hadiah selalu. Arigato, terima kasih banyak-banyak. We love you. Ya, tocek. Kita juga nak bagi tahu dengan anda, setiap minggu kita bersiaran, ada juga muka-muka yang sama yang turut bersama-sama dengan kita setiap minggu. Terima kasih banyak-banyak dan harus diingatkan, kalau anda masih lagi belum sempat ataupun berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah menarik bersama dengan kami, jangan risau. Hari ini ada. Tapi saya risau juga. Yang saya risaukan bukan pasal hadiah Ikhwan. Yang saya risaukan adalah pasal COVID yang masih lagi berbelas ribu dekat Malaysia ini. Yang mana kita kalau tahun lepas 1 Julai kita ada 1 kes saja, tetapi sekarang dah dapat 28 Julai kita masih lagi berada pada tahap berbelas ribu kes. Sesuatu yang cukup dirisaukan. Saya rasa selagi belum turun kes itu rakyat Malaysia, anda perlu takut, anda perlu risau, anda perlu gementar, anda perlu rasakan bahawasanya COVID itu ada di mana-mana. Ya, benar. Kiran saya setuju itu. Kiran saya juga nak mengingatkan semua, kalau boleh jaga SOP yang telah ditetapkan. Tengok macam yang terbaru juga, kita dapat tengok kerajaan kita Kiran dah mula bersidang ya di parlimen Kiran ya. Kita harap apa yang mereka bicarakan itu dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Semoga semuanya mudah-mudah insya-Allah ya. Ya, betul. Walaupun kita sebenarnya bergelak ketawa tengok apa yang berlaku di parlimen, tapi itulah, dah lama tak bersidang, mereka nampaknya berseronok-seronok di situ, tapi apa yang dibincangkan semoga ada hasil. Semoga ada sesuatu yang akan berlaku selepas ini untuk rakyat Malaysia, supaya yang penting sekali COVID dapat dikurangkan dengan segera. Dan cakap pasal COVID ni kan, sekarang dah ada walk-in punya vaksin. Betul, kan? Sekarang dah boleh pergi je. You boleh walk in sekarang ni. Yang penting you make sure yourself dah register. Jangan you all datang bawa body je selamba I nak walk in. Tak boleh. Alhamdulillah, saya dah dapat dah first dose, second dose pada 5 hari Ogos nanti insya-Allah. Ikhwan pun lebih kurang macam tu juga tarikhnya kan. Jadi pada anda yang belum, cepat-cepatlah ambil. Tak payah dengar cakap orang, yakin pada diri kita, doa banyak-banyak pada Allah, insya-Allah. Kita ada peninding sikit, insya-Allah kita boleh selamat, kita boleh cover lah di kita apa yang patut daripada COVID. Cakap pasal COVID lagi ni. Ada pula cerita tu hari kata ada suntikan kosong. Kiraan sabar. Kiran yang ini Kiran kena sabar, jangan buat keputusan terburu-buru. Saya tak nak Kiran macam marah. Sabar. Saya dengar tonasi suara tu macam dah tinggi. Ya, sebenarnya bukan apa Kiran. Kita kena bersabar sebab ni kadang-kadang kita kena fahami juga tugas frontliner yang memang penat melaksanakan setiap hari nak kena injek, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, malah berpuluhan orang, beratus orang setiap hari. Ribu-ribu. Kadang-kadang terlepas. Dia ambil tu kadang-kadang sambil dia terborak kau tak nampak, dia mau pesop, dia sondol. Selamba je ringgit. Jadi sekarang saya juga dengar pihak kerajaan kata kalau kata kita nak ambil vaksin, kira lepas ni boleh rakam video untuk bahan bukti. Hari tu saya tanya dengan doktor ataupun petugas yang nak injek saya. Saya masa tu pakai baju kita kan, baju wanitaforyou.fm. Saya kata boleh tak saya nak record, sebab saya nak promote dekat tempat saya kerja ni supaya menggalakkan orang ambil vaksin. Dia kata, minta maaf Cik Kiran, kita tak benarkan anda untuk record sebarang rakaman ketika anda dicucuk dengan vaksin Sinovac itu. Saya kata kenapa tak boleh, saya nak promote. Kawal dulu tu nasi tu, sabar. Biar saya terangkan lagi. Saya nak bagi tahu dengan Abel. Silakan. Abel lepas ni boleh jumpa diorang. Mana sebab Abel masih ada lagi peluang untuk ambil dos yang seterusnya. Abel boleh bagi tahu kat dia. Mana nurse yang ambil akan suntikan tu, saya nak jumpa, saya nak sekolahkan dia. Cakap baik-baik.
Kalau boleh record tak apa. Kalau ambil kali keempat, kelima pun saya sanggup. Kena pula kalau nurse tu cantik. 10 kali vaksin pun tak ada masalah Ikhwan. Saya sanggup serahkan bahu-bahu saya. Tak apa, ambil lah bahu-bahu ini. Itu vaksin mata turun ke hati kan, tu vaksin lain lah. Okey. Ni ada kisah serius yang berlaku juga semalam Ikhwan, berkenaan dengan punca titik dia semua mula pada vaksin COVID lah, sebabkan doktor kontrak kita semakin letih, banyak kerja dan mereka memperjuangkan hak mereka, dan berlakunya hatal kalau kita ikutkan dalam kamus Kena terangkan. adalah satu macam satu tunjuk perasaan lah, menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap sesuatu yang berlaku. Jadi mereka cuba memberitahu dengan cara berhimpun. Baik. Kan? Kalau tengok semalam, saya tengok dekat hospital banyak di waktu rehat tengah hari. Mereka buat macam tu kan? Ya, baik, kira saya faham. Jadi itu satu yang merisaukan sebenarnya pasal hatal ini, supaya doktor yang bertugas secara kontrak ini dapatlah dibela nasib mereka, diberikan apa yang mereka mahukan kerana mereka penat bekerja kan. Betul. Kiran kan, yang paling penting kita kena doakan mereka semoga semuanya dipermudahkan. Baik Kiran, jam ini juga Kiran kita ada tetamu istimewa Kiran, nanti kita kongsikan dengan mereka, penonton-penonton kita. Yang penting jangan lupa like, komen dan share Kiran dan Ikhwan Show tau. Jadi kita rehat dulu. Ya, kembali bersama kami selepas ini dengan topik penting kita pada malam ini, iaitu Justice for Bella. Buka mata dan lihatlah insan kecil yang tak berdosa jadi mainan dan hinaan semua manusia tiada berpedoman. Apakah salah mereka menjadi mangsa yang terbiar? Dia disiksa tanpa rasa simpati, hanya melihat darah merah mengalir ke bumi. Sengsara kan terasa di sepanjang hayatnya, tangisan tak bersuara, insan yang sekecil itu merasa peritnya derita ditanggung jua. Mengapa dia disiksa hingga lesu tak bermaya? Haruskah kita menyaksikan penderitaan para mereka? Apa nasib mereka jika ini masih terjadi? Kita sama-sama membantu melindungi hidup mereka. Kami kembali bersama dengan anda. Tentunya anda yang sedang menonton wanitaforyou.fm, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like, komen di Facebook kami. Lepas tu kami nak bagi tahu dengan anda jam ini bersama Kiran, Ikhwan, kita ada guest ataupun tetamu istimewa. Yap, seorang tamu yang cukup penting untuk kita ceritakan pasal topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu Ikhwan, ada satu lagi yang berlaku, ada satu lagi yang heboh, yang kecoh, yang gah, yang meletup, yang kebabum di media sosial
pada minggu lepas, iaitu tentang Ustaz Abid Liu, tentang Caprice, tentang Nadir Al-Nuri, tentang NGO. Masing-masing ada poin tersendiri, masing-masing ada hujah tersendiri, dan berlakulah peperangan di Sokmed oleh netizen, oleh penyokong-penyokong mereka. Masing-masing ada follower, masing-masing ada penyokong. Jadi berlakulah peperangan yang sangat dahsyat, Ikhwan. Walaupun tidak melibatkan bom, pistol dan juga peluru, tapi melibatkan kata-kata yang kesat, kata-kata yang pelbagai, yang menyakitkan hati. Itu satu peperangan mental. Ya, sebenarnya tak kala Malaysia ataupun dunia sekarang ni sedang mengharungi wabak COVID-19 ni, saya tahu semua kena lockdown, semua kena duduk rumah. Jadi diorang banyak masa. Jadi bila banyak masa diorang luangkan masa dekat depan digital platform ni, inilah masa diorang nak smash antara satu sama lain. Jadi kat sini Kira dan juga Ikhwan pun berada di platform yang sama, Sokmed juga. Kita harapkan anda jangan lagi berkelari, orang kata. Sebab apa? Sebab musim-musim ni kita kena sama-sama jaga, kita kalau boleh kena support each other, ya. Ya, betul. Semangat daripada anda juga, itu yang paling penting. Apa kata pada anda berperang dekat tu, baik tengok Sukan Olimpik tengah berlangsung sekarang ni kan. Berikan sokongan kepada atlet-atlet Malaysia, dapatkan pingat emas, dapat pingat perak dan juga pingat gangsa. Macam semalam saya tengok Pandalela Renong dan juga Liang Manji. Saya berdebar-debar dan dapatkan pingat emas tapi gagal. Tak apalah, belum dapat lagi. InsyaAllah doakan atlet Malaysia supaya dapat pingat emas dalam Sukan Olimpik yang berlangsung di Tokyo ketika ini. Dan cakap pasal NGO tadi, saya harap pun semua kami ulang sikit mengenai nombor 18 tu. Kira nombor 18 tu memang saya tengok dekat social media memang tengah viral lah sekarang. Nombor 18 apa ni? Ini volleyball. You boleh check it out nanti. Oi, nombor 18 volleyball, jangan kacau. Saya punya Okey, lupakan itu. Balik pada pasal NGO tadi. Kalau nak buat NGO, kenalah buat benda yang betul. Kenalah berpandu dasarkan apa yang ada pada NGO tu punya penubuhan pada awalannya. Betul tak kan? Betul. Jadi sekarang ni cakap pasal NGO, ada banyak NGO juga yang ditubuhkan untuk membela nasib mereka yang kekurangan, mereka yang perlukan perlindungan, mereka yang perlukan bantuan. Dan tiada orang lain lebih sesuai untuk cerita pasal Justice for Bella, iaitu topik kita yang utama pada malam ini. Tak lain dan tak bukan, Ikhwan, orang itu adalah, kita utamakan, kita alu-alukan ketibaan kemunculan wajahnya Puan Mona Din. Ya, Assalamualaikum Puan Mona Din. Apa khabar? Waalaikumsalam. Baik. Semoga you pun sihat juga. Alhamdulillah. Puan Mona Din seorang yang cukup popular sekarang ini demi perjuangan untuk Justice for Bella. Tapi katalah kalau ada penonton kita pada malam ini mungkin tak pernah tahu kes Justice for Bella. Siapa pula Bella ni? Dan siapa pula Mona Din ni? Cuba Puan Mona Din terangkan sikit, siapa itu Mona Din? Apakah Mona Din buat sekarang? Peranannya? Cuba share sikit. Kita recap. Okey, dalam kes Bella ni sebenarnya, saya sebenarnya adalah orang yang tidak ada kepentingan langsung. Saya tak pernah mengenali Bella sebelum ni. Tidak pernah juga mengenali sesiapa yang terkait dalam kehidupan Bella. So apa yang terjadi ialah pada lebih kurang awal bulan 7, antara 3 ataupun 3 atau 4 hari bulan Julai, saya telah dihubungi oleh sekumpulan sekumpulan orang yang memberitahu saya, Pomona, kita nak share dengan you, ada anak OKU Down syndrome kena dera yang sangat teruk. Kita ada gambar-gambar semua. So saya disalurkan oleh dengan gambar-gambar tu dan juga maklumat-maklumat mengenai anak yang didera tu. So saya masa tengok gambar tu, Masya Allah, saya astagfirullahalazim, saya rasa macam hati saya hancur berkecai. Saya rasa seumur hidup saya tak pernah melihat penderaan yang sebegitu teruk. Saya sebut penderaan lah, saya tak sebut kecederaan, sebab pada mata kasar saya mengatakan itu adalah penderaan. Lepas tu, dan saya pula dimaklumkan bahawa anak itu adalah anak Down syndrome, OKU, asalnya daripada anak kebajikan masyarakat. Anak itu dikatakan sebatang kara, dia dijumpai meraya-raya dalam keadaan terbiar masa tak tahu umur dia 5, 6, 7 tahun, because kita kena meneka kan. So, dan diberi nama identiti dia sebagai Bella. Itu sajalah identiti dia yang ada pada anak itu. Dan sejak itu, anak itu diletakkan di rumah JKM Seremban. Sehinggalah pada 14 hari bulan 7, saya difahamkan dia telah diberikan pengangkatan kepada sebuah rumah perlindungan dan diletakkan di bawah guardian pengasasnya. Itu maklumat yang saya dapat yang pertama yang mengaitkan saya dengan kisah Bella ini. Okey, itu bagaimana Puan Mona Din terlibat dengan kes Bella kan? Tapi sebelum itu saya tanya tadi pasal Puan Mona Din sendiri. Siapa itu Mona Din? Adakah Mona Din sekarang seorang pejuang kebebasan ke, pejuang apa ke? NGO ke? Ya, kalau dulu kita tahu Puan kan.
Kalau dulu kita tahu Nadia seorang ikon fashion yang ada banyak butik kan, yang hajabah apa nama Hajabah. tu? Hajabah kan. Tapi sekarang ni kata dah tutup semua, dan Puan Nadia buat apa sekarang? Buat apa Ya. sekarang ni? Okey, saya ni sebenarnya hanyalah seorang suri rumah sejak 5 tahun yang sudah. Apabila saya exit daripada bisnes saya. Saya dulu mula-mula sekali memulakan kerjaya saya di kumpulan media Karang Craft. So my last position kat situ, I was the GM for the advertising. Lepas tu saya started my business, Lisa Formula, Serenity Spa, Hajabah, Umrah Hajj, dan terakhir sekali adalah Kuala Lumpur International Hijab Fair. So 5 tahun sudah saya bersara sepenuh masa sebab saya nak menumpukan perhatian kepada keluarga kan. Lepas tu 3 tahun yang sudah saya mengambil seorang anak angkat Down syndrome yang kebetulan pula sama tempatnya dengan adik Bella ini daripada JKM Seremban. Dan selain daripada tu, saya sendiri mempunyai puteri Down syndrome, tapi telah pun meninggalkan saya 17 tahun yang dulu di usia 12 tahun. So maknanya dalam hidup saya maknanya dalam hidup saya ini saya pernah memiliki anak kandung, iaitu anak Down syndrome, anak syurga, dan bersambung dengan anak angkat yang telah saya ambil 3 tahun sudah. Masa saya ambil tu berumur 10 tahun. Sekarang Nadira, nama anak angkat saya ni, berumur 13 tahun. Dan kenapa agaknya saya dipilih untuk diberikan maklumat mengenai Bella dan juga gambar-gambar kecederaan dia adalah kerana saya selalu upload di media sosial, iaitu only di FB. Saya cuma ada FB saja. Saya sering berkongsi kisah hidup, gaya hidup, pasal keluarga, pasal ibu, pasal anak-anak kan. So saya punya konten FB saya hanyalah merangkumi sekitar kehidupan saya saja, tapi alhamdulillah mungkin ramai orang yang suka mencari inspirasi dalam keluarga. So masa tu saya mempunyai lingkungan followers dalam 70-80 ribu lah. You know, so untuk seorang wanita yang dianggap suri rumah, mungkin jumlah itu dianggap agak besar. Dan mungkin saya dianggap berpengaruh di dalam konteks dunia kanak-kanak dan seorang ibu. Jadi saya telah dipilih oleh mereka untuk berkongsi cerita pasal Bella ni. Sebenarnya saya pun tidak kenal rapat orang-orang yang berkongsi itu. Cuma cukuplah saya katakan mereka berkongsi daripada sumber yang sah kerana mereka adalah orang-orang di dalam perkhidmatan. Itu saja saya nak cakap. Baik, faham. Jadi itu sekarang sedikit ni pengenalan ataupun penerangan mengenai Puan Monadin. Mungkin ada yang tak tahu, tak kenal, jadi kita memperkenalkan secara ringkas pun panjang juga boleh tahan. Dan anda tahulah kenapa Puan Monadin mengambil berat isu Bella, kerana Puan Monadin ni pernah ada anak yang ada Down syndrome. Walaupun telah meninggalkan lebih kurang 17 tahun lepas. Sekarang ni ada pula anak angkat yang macam tu juga, betul? Jadi anda tahu kenapa ia begitu berkesan pada jiwa Puan Monadin, dan kenapa nama Monadin begitu meletup sekarang ini berkenaan dengan isu Justice for Bella. Kita akan sambung selepas ini. Semakin hangat isu kita bersama dengan Kiran dan Ikhwan pastinya, dan juga Puan Monadin di Kiran dan Ikhwan Show. Mari. Secara tiba-tiba aku mengingatimu di kamar sepi di malam syahdu. Inikah katanya rindu, sengsara tiada terhingga. Setelah perpisahan pun berlalu, terdengar lagu cinta membawa kesayuan, membangkitkan hasrat yang terluka. Lalu aku terdiam, pandang lena yang panjang, terurailah rahasia yang terpendam. Bertahun dalam derita, tanpamu aku melara, menggoda saat mimpiku di perjalanan ini. Pemergian di
cinta yang lama menghentam diriku dalam memori. Malam kian memaksa, lagu menghanyut pilu, wajah-wajah duka pun hilang. Jika tersua lagi, mungkin aku menangis, menahan getaran hati yang musnah, menahan getaran hati yang musnah. Kiran di Kelang, Ikuan berada di Ulu Kelang, tapi kami tetap dapat bersama untuk anda di Kiran dan Ikuan Show, pastinya di wanita4u.fm setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 malam. Terima kasih banyak kepada yang menonton kami. Arigatou gozaimasu kami ucapkan. Juga kita ada malam ini Puan Mona Din, orang penting untuk kes kita, topik kita Justice for Bella. Ya, kita tak mau orang kata benda ni ditenggelamkan begitu saja. Kita tahu memang kes sedang berjalan, siasatan sedang dibuat, dan Puan Mona Din sendiri sebenarnya antara orang yang bertanggungjawab sebenarnya menggesa pihak polis untuk melaksanakan siasatan Kiran. Jadi Betul. bila ada bersama dengan kita, terima kasih banyak-banyak Puan Mona kerana sudi meluangkan masa di wanita4u.fm ni. Jadi Puan Mona, kami nak tanya Puan Mona Din, bagaimana bermulanya kes kes Bella ini? Siapa yang beritahu Puan Mona kes ini? Dan selepas Puan Mona tahu, apakah tindakan pertama yang Puan Mona buat selepas melihat keadaan Bella ini? Okey, bila saya dapat gambar, dia bermula pada dapat gambar dan mendapat maklumat siapa adik Bella itu. Lepas tu saya juga diberitahu nama rumah perlindungan tersebut. So apa yang saya mula-mula sekali buat ialah saya mula Google kan dan mencari info, buka semua media sosial berkenaan dengan rumah ini, dan saya dapat tahu siapa mereka-mereka yang di belakangnya. So saya buka pula dan baca media sosial orang-orang di belakangnya, dan saya sangat terperanjat apabila mengetahui salah seorang orang yang di belakangnya itu yang dianggap orang nombor 2 lah kan, sangat penting, dan beliau sangat terkenal sebagai influencer di Malaysia ini, sebagai aktivis masyarakat yang boleh kata sangat tersohor. Lepas tu dalam carian saya lagi kan, saya Google mengenai nama dia, contohnya ke nama dia Mona, saya Google Mona dan kecederaan kanak-kanak, penderaan kanak-kanak, saya jumpa satu forum ya yang bertarikh 26 hari bulan 6, forum yang dianjurkan oleh UPM yang bertajuk Jaga Tepi Kain, hentikan penganiayaan dan penderaan kanak-kanak. Dan di forum tu saya melihat ada dua orang yang sangat penting iaitu ACP Siti Kamsiah. ACP Kamsiah ni adalah pegawai tertinggi lah saya rasa di Bukit Aman yang memegang jabatan berkenaan dengan wanita dan juga kanak-kanak, okey. Dan ahli panel yang kedua ialah penasihat kepada rumah perlindungan ini. Dan konten forum tu yang mengatakan kalau anda tahu sebarang penderaan kanak-kanak kan, masyarakat jangan berdiam diri, okey, sila kongsi, jangan sembunyi. Itu keyword yang ditulis di dalam artikel itu, dikatakan oleh kedua-duanya. So bila saya tengah mencari, saya kata oh my god, peristiwa ni berlaku, saya dimaklumkan polis report telah dibuat pada 24 hari bulan 6 di mana adik Bella betul ditemui didera pada 24 hari bulan 6. Forum ini berlaku pada 26 hari bulan 6, iaitu 2
2 hari selepas berlakunya report polis dan juga penemuan adik Bella didera. Jadi saya anggap seruan daripada pihak tertinggi PDRM, okey, dan juga seorang yang mewakili rumah perlindungan tersebut memberikan saya satu dalil, okey. Saya sangat itu dalil bahawa apabila saya tahu pengenai kes didera ini, saya harus bersuara. Okey, saya anggap itu dalil saya. Kalau saya ditanya kenapa, saya kata okey, saya dapat hak ini, seolah-olah hak ini seruan daripada orang yang tertinggi Jabatan Polis yang memegang direct kes adik Bella ini sebenarnya dari Bukit Aman dan juga dari penasihat rumah yang terkait dalam insiden ini. Okey, itu antara pertama kenapa saya akhirnya ada keberanian untuk viralkan kisah ini. Ya, perkara yang kedua, kenapa? Sebab bila saya disalurkan dengan maklumat gambar dan juga cerita-cerita pasal peristiwa ini, saya dimaklumkan di rumah perlindungan tersebut ataupun terkait kepada pengasas rumah tersebut ataupun pengasas tuan rumah kondo tersebut telah pun ada 2 kejadian, okey, yang melibatkan pengabaian, dikatakan pengabaian kerana saya dapat maklumat ni dikatakan doktor yang memeriksa mangsa mengatakan dia nak buka borang 2 yang mengatakan adanya kecuaian dan pengabaian dan mengikut laporan doktor itu seperti yang saya dimaklumkan, sumber yang memaklumkan kepada saya, doktor kata dua-dua mangsa itu tidak cukup nutrisi, perut kosong, okey. Tapi mengikut sumber yang beritahu saya itu, tapi malangnya dua-dua kes itu disenyapkan. Beberapa pihak tahu pasal tu tapi tak ada apa-apa yang timbul dan sebaliknya rumah itu beroperasi seperti biasa. Itu faktor kedua. Bila saya dengar, oh my god, dah ada 2 faktor sebelum ini dan doktor seolah-olah mengesahkan adanya pengabaian tetapi tidak ada susulan kes, okey. So saya terfikir, adakah adik Bella ini sebenarnya kes adik Bella ini juga akan menerima nasib yang sama? Kerana faktor ketiga, kenapa saya dedahkan, Police report telah pun dibuat pada 24 hari bulan 6. Apabila saya mengetahui kisah ini pada 4 hari bulan 5. Jadi jarak masanya adalah actually 11 ataupun 12 hari. Dan mengikut sumber yang memaklumkan kepada saya, dalam tempoh 12 hari ini suspek ataupun tuan punya kondo, okey, ataupun penjaga kepada anak angkat tersebut belum pun dipanggil untuk siasatan. Okey. Jadi saya rasa pelik ya. Penderaan dia sangat teruk. Penderaan dia sangat teruk. Ini kes ketiga dan belum pun dipanggil siasatan dibuat. Jadi saya kata okey, I think Allah pilih saya. Saya rasa saya betul-betul merasakan out of semua manusia di dalam Malaysia ni, out of mereka-mereka yang terkait, yang sebenarnya tahu dah tahu, you know, even penemu orang yang telah menemu Bella, iaitu Mami sendiri, you know, tapi beliau hanyalah melaporkan kepada polis, mengaporkan kepada JKM, melaporkan kepada KKM, tapi sehingga hari itu belum pun dipanggil siasatan dan berita ini seolah-olah tidak saya diketahui sesiapa. Jadi saya kata saya akan berjuang untuk lillahi ta'ala, hanyalah atas kerana keadilan untuk Bella. Saya tidak ada kepentingan apa-apa kerana saya tidak mengenali pun, tidak mengenali mangsa, tidak mengenali penjaganya, tidak mengenali orang-orang di rumah perlindungan tersebut. Tapi saya lakukan ini kerana saya rasa masyarakat perlu tahu. Okey, masyarakat perlu tahu betapa teruknya adik ini telah didera. Okey, dan saya decide untuk up gambar-gambar itu dan memulakan proses perjuangan saya pada 5 hari bulan 7. Posting pertama saya upkan gambar-gambar Bella didera. Yang menghairankan Puan Mona, selepas lebih 2 minggu dilaporkan masih tiada siasatan dan juga tangkapan. Ada alasan sebenarnya. Polis memberikan alasan kerana ahli tersebut, penjaga tersebut positif COVID dan dimasukkan ke hospital Sungai Buloh. Tetapi apa yang PDRM tidak tahu ialah apabila saya posting benda itu pada 5 hari bulan, penjaga ataupun pengasas rumah tersebut telah pun keluar daripada hospital pada 1 hari, iaitu 5 hari sebelum saya up posting saya. Itu kisah sebenarnya apa yang berlaku. Jadi kalau anda yang mendengarkan, fahamilah kisah ini betul-betul, bagaimana ia terjadi, apakah permulaannya, bagaimana Puan Mona Din boleh terlibat dalam kisah Bella, ataupun kita panggil malam ini Justice for Bella. Okey Puan, kita tarik nafas kejap. Puan Mona Din pun nak tarik nafas kejap, nampak macam dah agak marah juga tu. Betul. Kita rehat seketika.
Kita nampak ikhlasnya Puan Mona Din. Ya, alhamdulillah. Dia pilih sebabnya bukan semua orang ingin memperjuangkan kes ini. InsyaAllah kita kembali sekejap lagi bersama dengan Kiran dan juga Ikhwan Show tentunya di wanitaforyou.fm. Okay. Senyumku tak segairah, gerak gaya tidak selincah, mataku tak seayu kicau burung pun tak semerdu, namun ku punya hati juga gayaku perasaan hidupku yang begini kadar waktu diisi Tuhan. Tidak ku minta lahir ke dunia, tidak ku duga cacat begini. Bukan ku minta kasih dan manja, bukan ku rayu bantu simpati. Maafkan wahai teman, ku menumpang di sudut dunia mencari ketenangan sampai masaku pergi jua, sampai masaku pergi jua. Tak kira di mana juga anda berada, di Kedah, di Johor Bahru. Johor Bahru tiba-tiba naik kes 1000 pula. Yang penting jaga diri. Anda sekarang ini sedang menonton wanitaforyou.fm. Kiranto di sini, Ikhwan di sana dan Puan Mona Din juga ada di sini bersama kami. Kita punya topik hangat pada malam ni pasal Justice for Bella. Dah banyak kami bincangkan tadi asal usul permulaannya kisah ini, bagaimana ia terjadi dan juga penglihatan Puan Mona Din dari awal untuk mempertahankan adik Bella yang teruk didera ini. Betul tak, Ikhwan? Benar. Baik, okey, kita nak kembali sambung balik cerita pasal adik Bella kita ni, Kiran. Ikhwan ada soalan ni dekat Puan Mona ni kan. Sebab mungkin ramai yang terkeliru. Yang mana diorang ingat memang adik Mona pula, maafkan saya. Sweet. Awet muda. Adik Bella kita ni sebenarnya duduk dekat rumah bonda ke? Betul. Ataupun di kondominium ni sendiri. Sebenarnya ramai yang keliru ni. Dia duduk di kondominium lah kan? Ya, masa adik Bella ditemui bersama kecederaan tu, adik Bella ditemui di kondominium, okey. Tetapi adik Bella sebenarnya masa dia diambil daripada JKM oleh pengasas rumah perlindungan tersebut pada 14 hari bulan 7 tahun 2020. Okey, adik Bella dibawa dulu dan tinggal di rumah perlindungan. Masa ni adalah kerana pengasas atau pada rumah perlindungan tu juga tinggal di rumah perlindungan tu.
Pengasas masa tu belum berpindah ke kondo. Okey. So Baik. pengasas hanyalah berpindah ke kondo pada sama ada hujung Oktober ataupun awal November sahaja, dan masa itulah baru adik Bella dibawa dan tinggal bersama di kondo. Jadi daripada tempoh dia diambil pada 14 bulan 7 tahun 20 tu, sehinggalah dia pindah, bermakna adik Bella pernah tinggal di rumah bonda selama hampir 3 bulan lebih. Okey, dan masa adik Bella tinggal di rumah bonda tu, di rumah pelindungan tu, ramai saksi mata yang sebenarnya berjumpa, membawa adik Bella keluar kan, dan antara mereka adalah juga aktivis-aktivis masyarakat yang bekerja sangat close dengan adik bonda, di mana salah seorangnya adalah mami yang menjumpai adik Bella itu. Mami tu masa adik Bola dalam rumah bonda dia, beberapa kali bawa adik Bola keluar bersiar-siar dan sebagainya kan. Lepas tu tapi bila adik Bola dah dibawa ke rumah, ke kondo, masa itulah ramai aktivis-aktivis masyarakat telah terputus hubungan dengan adik Bella. Okey, macam mana timbulnya cerita penderaan ini bermula ialah apabila pengasas kepada rumah perlindungan tersebut terkena positif COVID. So apabila beliau positif COVID, beliau ditahan di Hospital Sungai Buloh, dan pada masa itu beliau diminta untuk memberikan senarai kontak rapat, di mana bermakna seluruh anggota kondo dan juga anggota rumah perlindungan kepada KKM untuk KKM ambil mereka semua to do test COVID. Okey, dan masa tu bila KKM datang untuk mengambil semua penghuni kondo dan juga penghuni rumah kebajikan tersebut, beberapa aktivis masyarakat termasuk mami ini ada bersama pada masa itu. So pada masa tu bila dia tengok semua ada, dia kata, mana Bella? Bella is not there. Okey, lepas tu dia pergi cek senarai kontak yang diberikan, kontak rapat tu, dia tengok nama Bella tidak ada di situ. Lepas tu beliau bertanya kepada ahli-ahli rumah, dan juga saya percaya mungkin jugalah beliau menghubungi pengasas itu sendiri, saya tidak tahu, tapi beliau bertanya mana adik Bella. Tapi beliau mendapat satu rasa ataupun satu jawapan yang agak fishy, seolah-olah ada benda yang disembunyikan. So berikutan daripada itu disebabkan oleh gerak hati beliau, gerak hati mami ini. Apa yang mami ni buat saya tidak tahu, sama ada immediately the next day ataupun immediately after that, mami ini telah berusaha untuk ke kondo, di mana saya mendapat cerita lah, mengatakan mami ni sebab kondo tu selalu order makanan daripada seorang individu ni. So individu ni ada paskat untuk masuk ke kondo. Jadi mami ni dikatakan telah meminjam paskat suit dan pergi dengan membawa makanan lah untuk ke rumah tersebut. Dan masa tu dia memang betul membawa beberapa jajan kepada adik Bella, dan masa dia sampai itulah disebabkan gerak hati dia yang sudah rasa sesuatu yang tak baik kan berlaku, dia mungkin telah bersedia untuk merekod. Bila dia sampai, dia panggil, tapi adik Bella tak keluar. Akhirnya adik Bella keluar dan beliau telah sangat terperanjat dan beliau telah merekodkan perkara itu. So itulah yang menyebabkan penemuan adik Bella oleh mami tersebut di kondo itu. Inilah jadi terbongkar. Maksudnya walaupun COVID ni kita takut, COVID ni membunuh, tapi kerana COVID itulah adik Bella ini dapat dikesan. Kalau owner tak kena COVID, maknanya tak ada orang akan tahu kisah adik Bella sampailah ke detik hari ini. Betul tak, Puan? Saya rasa begitulah. Allahu Akbar. Ini kita panggil a blessing in disguise. Walaupun COVID ni jahat, tapi kerana itu juga adik Bella dapat dikesan. Betul. Kalau tidak sampai sekarang kita tak tahu yang adik Bella ni didera sampai teruk dalam rumah tu. Astagfirullahalazim. Okey, bila cakap pasal Kiran tak tahu ni, Kiran, sebenarnya Ikhwan juga pun ada benda yang masih keliru lagi mengenai adik Bella ni sendiri. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok industri kita yang nak bercerita mengenai adik Bella ni, apa orang kata media mainstream ni, diorang tak cerita all out lah, Kiran. Saya rasa betul. Cerita dia ada, cuma saya rasa macam banyak yang diselindungkan. Lepas tu pula macam lama makin sunyi, makin senyap. Kita susah nak tahu apakah update terbaru pasal adik Bella. Kalau kita cakap sekarang takut salah cakap, sekarang kata kita buat fitnah kan. Tapi kita harapkan pihak berkuasa update lah kepada rakyat Malaysia apa yang berlaku. Betul tak, Puan Mona? Kenapa senyap tiba-tiba macam tak ada apa-apa?
Okey, berikutan dengan saya punya posting 5 hari bulan dengan gambar tu, surprisingly Allah ni agaknya betul-betul nak membantu saya mengendengarkan kes ini. Pada petang atau malam tu tiba-tiba saya dapat call daripada seorang ni, dia kata, "Puan Mona, kita orang ni dalam circle rumah perlindungan tersebut." Dia kata, "Kita tahu you are nobody. We know you are completely stranger. Apa sahaja you menyebut dalam hal ni? Mana you dapat all the pictures?" So saya kata mungkin Allah berpilih saya. Lepas tu orang tu mula dia marah. Lepas tu akhirnya dia kata, "Oh, sebenarnya Puan Mona, we have something else. We even have the videos." So saya percaya orang yang menghubungi saya itu adalah kelompok aktivis, mungkin kelompok kawan-kawan mami ini yang sebenarnya telah terkejut membaca posting saya yang berkenaan dengan gambar yang diorang pun tak tahu pasal gambar tu. Lepas tu dia orang kata, "Kita ada bukti lagi Puan Mona." Cakap, "Apa?" "Kita ada video." Lepas tu dia kata, "Puan Mona," dia kata, "alang kepala you dah berjuang sebab kita memang tak berani." Dia kata, "Dan kita rasa pun tak ada orang lain nak berjuang." Dia kata, "You dah mulakan, kita bagi all you the videos." So saya dapat video tu, saya cerita dengan you masa saya dapat tu kan, saya tengok dengan suami saya, saya gebah. Saya Betul Puan. Saya pun tengok sekali je. Saya tak sanggup tengok banyak kali Puan. Saya mendapat video yang tidak disensor, okey. Lepas tu apa yang saya Betul. buat, okey, saya rasa saya tahu sebab saya daripada orang media kan. Saya was the GM before, saya tahu saya tak mampu untuk mengeluarkan video ni sebab saya tak tahu technical macam mana nak blurkan muka dia saja. So apa yang saya buat, langkah sepatutnya the next, saya panggil media. Saya panggil Astro Awani, saya panggil Bernama, saya panggil Sinar, saya panggil Malaysia Kini, okey. Saya cerita dengan diorang telah berlaku satu penderaan, okey. Saya bagi you all gambar, saya bagi you all complete video sebab you all adalah newspaper yang bertauliah, okey, di Malaysia ini kan, yang dilindungi oleh etika-etika tertentu. So you all buatlah cara yang betul dan saya minta tolong you all, tolonglah saya publishkan cerita ni, tapi you all pergi interview polis, okey. So alhamdulillah saya mendapat kerjasama awal. Sebenarnya the next day tu semua media yang saya sebut 4 ni telah keluarkan isu ni dan mereka mengambil keterangan polis. Dan masa tu saya tengok pihak polis yang memberi keterangan itu adalah ACP Siti Kamsiah ini, yang juga kebetulan lah agaknya semua ni diatur oleh Allah Ta'ala. Saya mengenali beliau secara peribadi, bukannya kawan baik, tapi beliau pernah datang ke kejiranan saya di Shah Alam. Dan saya was assigned untuk duduk di sebelah dia di meja makan. Kami bertukar handphone number dan pernah 2 kali saya ada sedikit masalah bila saya memperjuangkan hal poligami scam dulu. Saya nak refer kepada seorang polis kan, dan saya message dia dan dia telah membalas, memberikan advice daripada segi perundangan pihak polis. Jadi bila saya tengok kata, "Oh, dia yang pegang kes ini." Saya cakap, "Oh, alhamdulillah, saya memang ada handphone number dia." Lepas tu bila selepas hari kedua pada 6 hari bulan, bila video mula tersebar, tidak disebarkan oleh saya tetapi disebarkan oleh press, okey, press perdana, saya call ACP Siti Kamsiah. Masa tu saya dalam handphone saya masih save dia sebagai DSP. So, saya kenal dia sebagai DSP dulu, masa saya kenal dia dulu. Lepas tu saya tanya dia, saya call dia sendiri, okey. Saya kata, "Puan," saya cakap, "kenapa masih belum ada tangkapan ataupun reman ataupun dipanggil untuk ambil keterangan yang suspek itu, penjaga itu?" Dia kata dengan saya, dia kata, "Oh, sebab beliau masih positif COVID, masih di hospital." Saya kata, "Puan, dia dah keluar 1 hari bulan, okey. Saya sekarang 6 hari bulan, dia dah 6 hari bebas. Saya mendapat maklumat daripada sumber, dah buat happy birthday party, dah pergi shopping segala." So dia kata, "Oh, saya kalau macam tu." So masa tu saya memang, saya ni boleh tahanlah garangnya tau bila it comes to sesuatu yang menjadi prinsip diri saya kan. So saya kata dengan dia, dia kata, "Oh, baguslah kalau you bagi laporan ini, bagi berita ini." Saya kata, "Sebenarnya walaupun saya bagi, tapi bukanlah tugas saya. Tugas polis bila dah menerima laporan polis, sepatutnya you all mestilah bagi tahu ke hospital. Oh, bila rilis saja dia bagi tahu. Polis sepatutnya panggil dia immediately untuk ambil siasatan." Saya kata. And then she said to me, you tak payah ajar saya macam mana saya nak buat siasatan saya." Saya kata, ni saya betul-betul cakap ni sebab suami saya kata masa tu dia takut jeep polis datang tangkap saya. Saya kata, saya call dan terpaksa memberitahu sebab saya juga menyiasat apa yang polis buat dan saya tahu polis belum panggil dia siasatan. So dan true enough, besoknya akhirnya lah pada 7 hari bulan ataupun mungkin 6 hari bulan malam, beliau suspek itu ataupun penjaga itu dipanggil untuk diambil keterangan, tapi tidak direman. Okey, ini satu isu yang saya marah, okey. Dia tidak direman.
Okey, jawapan yang Puan ASP tu bagi di ACP Siti Ramsah kata dekat saya, dia kata bukan semua kes perlu direman. Dia kata okey. So saya kata dengan dia betul, saya faham, dia kata tapi saya menganggap kes ini adalah satu penderaan yang sangat teruk kan. Dan Serius. dan rentetan apabila beliau tidak direman, saya baru tulis dalam FB saya beberapa hari yang lalu, saya buat satu kemelut kisah Bella. Bila beliau tidak direman, masalahnya ialah di dalam rumah itu mempunyai saksi-saksi mata. Di dalam rumah perlindungan itu adalah mempunyai saksi-saksi mata. Okey, apabila saksi-saksi mata ini tidak diberikan dia panggil interim protection order, iaitu satu order yang mesti dikeluarkan untuk mengasingkan mereka so that mereka tak perlu bertemu dengan penjaga itu secara direct, kerana apabila mereka masih tinggal bersama, masih bersama penjaga itu, ada kemungkinan, saya tidak menuduh, okey, ada kemungkinan logiknya yang mungkin mereka semua ini akan di-coaching, akan mungkin ditunjuk ajar, akan diugut mungkin, ataupun akan akan direka satu cerita yang sama untuk menafikan berlakunya penderaan kepada Bella. Kan? Jadi itu fikiran logik kita. So saya marah kenapa reman tidak dibuat. Kalau reman dibuat dan polis masa tu mengambil siasatan terus kepada saksi mata, saya percaya siasatan polis tidak akan berlaku sehingga sepanjang ini. Okey. Tetapi apabila reman tidak dibuat, interim protection order juga tidak dibuat, terutamanya kepada ahli kondo, saya secara peribadi merasakan itulah sebabnya kerana siasatan polis ini berlakunya lama dengan adanya laporan siasatan pertama dan laporan siasatan kedua. Faham. Jadi bukan Puan je marah sebenarnya Puan. Saya tahu, saya baca dekat Facebook banyak juga netizen rakyat Malaysia yang marah kenapa tiada tahanan reman dikenakan, dan menyebabkan netizen sendiri buat spekulasi-spekulasi masing-masing. Oh kata macam tu, kata macam ni. Memang agak pelik. Kenapa tiadanya reman? Itu satu yang memang kita semua tertanya-tanya. Kita bukan polis, kita bukan mahkamah, kita bukan hakim, tapi kita ada hak untuk bertanya kenapa tiadanya tahanan reman. Okey Puan, kita ada banyak lagi soalan untuk Puan Mona ini. Saya tahu anda pun nak tahu lagi apa yang berlaku pasal kes Bella, Justice for Bella, topik kita hari ini. Kita berehat seketika, kembali bersama kami sebentar lagi, Kira dan Ikhwan Show dan juga Puan Mona malam ini di wanitaforyou.fm. Kembali bersama dengan Kira dan juga Ikhwan Show. Hari ini topik kita sangat menarik. Kita memang nak ketengahkan benda ni. Kita tak nak benda ni tenggelam. Kisah kita, kisah adik Bella kita, pray justice ataupun kita orang kata justice for Bella. Justice for Bella. Dan kami tak bersorangan, kami tidak berdua pada hari ini. Kami bertiga sebenarnya bersama dengan orang yang mula-mula sekali membawa kes Bella ni, Justice for Bella ni, untuk dipertahankan, untuk diambil tindakan, untuk dilindungi adik Bella yang teruk didera ini. Di mananya nama orang tersebut yang paling penting dalam watak Justice for Bella adalah Puan Mona Din. Terima kasih Puan Mona kerana berkongsi banyak dengan cerita pada kami seawal rancangan tadi. Dan seperti yang kita tahu, saya ada baca juga Puan Mona, kes penderaan dekat Malaysia ni terlibat dalam 4 bulan yang pertama tahun saja lebih kurang 2,000 kes penderaan. Mungkin termasuk dalam kes Bella sekali lah. Jadi apakah komen Puan Mona tentang pengasas dan juga orang-orang sepatutnya melindungi Bella ini, yang mengambil Bella yang dikatakan nak dilindungi, tapi kenapa terjadi sampai sebegini kepada adik Bella kita, Puan Mona? Maknanya perkara ni jadi sebaliknya, Puan. Betul. Okey, saya dimaklumkan oleh sumber kan. Sumber mengatakan beliau mereka mendapat maklumat direct daripada pihak JKM, okey, yang mengatakan Bella itu diserahkan kepada rumah perlindungan dan tetapi diletakkan di bawah guardian pengasasnya, okey. So bagi saya ayat ini mengaitkan kedua-duanya, rumah perlindungan tersebut dan juga pengasasnya yang membawa kepada ke kondo itu, okey. So kalau tanya saya sebenarnya tidak menuduh mengatakan siapakah pendera itu, sebab saya sendiri seperti rakyat Malaysia tertanya-tanya siapakah pendera itu. Tetapi bagi saya, apabila
JKM memberikan pengangkatan kepada rumah perlindungan dan diletakkan di bawah guardian ataupun penjaga itu sebagai pengasas ataupun tuan milik kondo itu, penjaga dari persegi undang-undang liable kepada anak jagaan mereka seperti ibu bapa. Okey, seperti ibu bapa. Jadi apabila terjadinya kecederaan yang sangat teruk kepada Bella di rumah tersebut, dan Bella juga pernah tinggal di kondo tersebut, dan juga Bella juga pernah tinggal di rumah perlindungan tersebut, bagi saya mereka-mereka yang terlibat di dalam rumah tersebut harus mengambil tanggungjawab. Okey. Tanggungjawab pertama bagi saya mesti dikenakan kepada penjaga Bella yang juga adalah pemilik kondo di mana berlakunya penderaan itu, di mana Bella dijumpai di situ. Okey. Jadi bagi saya apapun alasannya, sama ada beliau mendera ataupun tidak, beliau tidak boleh lari daripada dipertanggungjawabkan ke atas kecederaan Bella. Ada ayat-ayat dia mengatakan yang saya anggap, saya secara peribadi menganggap itu adalah satu tohmahan dan fitnah kepada Bella, yang mengatakan Bella ini ganas, Bella mencederakan Bella sendiri-sendiri. Bella tidak suka, Bella tidak suka duduk di situ. Okay, my question is, saya ada anak istimewa 2 orang. Okey, tanyalah mana-mana ibu bapa Down syndrome. Okey, anak Down syndrome berbeza dengan anak autisme. Anak Down syndrome tidak ganas. Anak Down syndrome sangat penyayang. Anak Down syndrome sangat sensitif. Okey, jadi ayat dia mengatakan Bella ganas, itu saya deny. Okey, dan public juga deny. Sesiapa yang ada dan mengetahui keadaan anak Down syndrome juga akan deny. Dan kalau dia katalah pula Bella menyebabkan kecederaan pada diri sendiri, kita ni kan, kita bukan pakar perubatan, okey? Kita hanyalah rakyat yang melihat dengan mata, tetapi kita melihatnya dengan mata hati. Kalau you tengok kecederaan gambar-gambar dan video itu, kita dapat lihat kecederaan itu berlaku di seluruh tubuh. Daripada atas kepala yang rambut ditakak-takak berbunyi sehinggalah seluruh badan. Saya fikir dari segi logik kalau kita hanya tengok di segi tangan sajalah, kiri kanan kalau adakah seseorang sebab rasa sakit ini, saya pernah ada anak Down syndrome, okey? Rasa sakit mereka dengan rasa sakit kita sama, ataupun rasa sakit mereka lebih kerana mereka sangat sensitif. So, saya tengok kalaulah kita bayangkan adik Bella ini, adakah you rasa dia mampu, nombor satu, ambil air panas curah kat tangan kanan dia, lepas tu curah pula kat tangan kiri dia, kan? Okay, atas sebab apa dia nak buat macam tu, kan? Atas sebab jadi apa? Saya anggap itu tidak logik. Saya anggaplah okey, daripada pandangan rakyat biasa, dan ternyata hampir seluruh rakyat Malaysia yang melihat video dan gambar juga pandangan yang sama. Dan yang ketiga, kalaulah betul dikatakan adik Bella tidak suka tinggal di situ kerana ada satu kenyataan daripada seorang aktivis masyarakat yang telah pun pergi ke kondo masa tu untuk berjumpa, ada urusan. Beliau tidak dapat melihat kecederaan apa-apa kerana tangan panjang baju, tapi adik Bella datang dan berkatakan kat dia tak nak tinggal di sini. Okey, jadi aktivis masyarakat itu telah pun menghubungi pengasas dan mengatakan adik Bella cakap dia tak suruh, dia tak nak tinggal kat sini, you should have do something. Okey, send her back to rumah kebajikan ataupun hantar kat dia mungkin di rumah perlindungan. Tapi pengasas ini mengatakan, kata you jangan campur ini urusan saya. Benda itu bukan ditulis, ditulis di social media. Okey, pada pendapat saya, okey, bila you mengambil pengangkatan anak daripada JKM, you diberikan tempoh masa 2 hingga 3 tahun sebelum mendapat pengangkatan tetap. Saya ni ambil anak angkat saya Nadira dengan JKM juga, Seremban juga, dah 3 tahun lebih ni, saya belum dapat pengangkatan tetap, walaupun saya siarkan dalam AB betapa seluruh keluarga kasihkan Nadira dan sebagainya, you know. Jadi kalau you belum dapat pengangkatan tetap, hatta kalau you dapat pengangkatan tetap sekalipun, kalau you perlu menyerahkan kembali anak itu kepada JKM, you know, JKM akan menerima, kan? Kalaulah katalah Bella mencederakan dirinya buat pertama kali lah, kata sebab dia tak seronok tinggal kat situ, masa pertama kali ataupun kali kedua itu tindakan harus terus diambil oleh seorang penjaga untuk mengambil langkah-langkah yang tertentu, kan? Dan sebaik-baik langkah ialah membuat report dan mengembalikan dia kepada JKM. Kenapa kalau dia kata Bella mencederakan dirinya sendiri, menunggu sehingga seluruh badan hampir hancur, sehingga Bella daripada yang gemuk montel tinggal situ dalam tempoh tak sampai setahun. Okey, so kita seluruh rakyat termasuk saya berfikir hanya dari segi logik saja. Tapi saya percaya adanya medical report daripada pihak forensik dan hospital akan menjelaskan perkara ini bila perbicaraan di mahkamah. Saya bercakap daripada kapasiti rakyat yang melihat dengan mata hati. Tapi puan itulah dia, bagaimana
macam puan cakap, kalau tak boleh nak jaga budak tu, kalau kata Bella cederakan ni, pulanglah balik kan. Betul. Kenapa sampai macam tu tak dipulang-pulang, betul tak? Perkara lagi yang sangat mengganggu fikiran saya, okey, yang sangat mengganggu, yang saya rasa semua rakyat Malaysia berhak untuk mendapat penjelasan. Macam mana pengasas dan Tuan Kondo itu yang berumur hanya 28 tahun, tak pernah berkahwin, mendapat 3 orang anak angkat direct daripada JKM atas nama dia sendiri, okey. Satu Bella berumur 13 tahun, satu seorang anak perempuan berumur 3 tahun, satu seorang anak lelaki berumur 1,5 tahun. Dan di dalam kondo itu juga ada lagi 3 anak angkat yang lain, yang mana mengikut sumber yang diberitahu kepada saya, juga permohonan telah pun dibuat kepada JKM untuk mengambil pengangkatan, tapi masih dalam proses. Ketiga itu adalah seorang anak Down syndrome lelaki berumur 2 tahun, seorang anak Down syndrome lelaki berumur 2 tahun, dan seorang lagi anak berumur 13 tahun. You see, ada 6 orang anak angkat di mana 3 Down syndrome, okey, 3 Down syndrome, dan 4 orang berada di bawah umur 3 tahun. 3 tahun. Jadi you Puan Mona, ya. nak saya bertanya lah, okey, ada sampai 6 orang anak angkat di situ dalam kan, walaupun pengasasnya belum lagi berkahwin. Saya tambah sekejap, dan di rumah perlindungan itu sendiri, rumah perlindungan telah mendapat dari JKM juga pengangkatan anak angkat sebanyak 6 ataupun 7 orang, sumber yang sahih. Sebab okey, saya nak tahu cerita di sebalik tabir yang saya mungkin tak pernah tahu, Puan Mona. Kalau kita ambil anak-anak angkat macam tu, adakah kita dapat imbuhan daripada JKM? Adakah kita dibayar atau kita diberikan imbuhan untuk setiap anak angkat itu untuk kita membelanya? Atau macam mana, Puan Mona? Okay. Itu mungkin tarikan untuk mereka buat ke? Yang peribadi, ada kepentingan lain. Boleh dikongsikan. Okey, saya tidak mau menjawab ini dalam kapasiti rumah perlindungan tersebut ataupun pemilik kondo tersebut. Saya menjawab ini dalam kapasiti diri saya sebagai ibu kepada seorang anak angkat yang saya ambil dari JKM, dan saya ambil daripada rumah kebajikan yang sama dengan Bella. Okey, semua anak-anak angkat yang berdaftar dengan JKM, okey, diberikan peruntukan bulanan. Okey. So dalam kes anak saya Nadira ni, bila saya ambil dia, saya telah diberikan nombor akaun bank, okey, yang mana mereka memaklumkan bahawa okey, selama ni ada wang yang dimasukkan setiap bulan oleh JKM kepada anak saya Nadira ini, dan dimasukkan dalam bank. Tapi cuma bezanya saya, buku akaun bank anak saya itu masih dipegang oleh guru sekolah. Sampai dah 3 tahun saya tak pernah ambil tahu mengenai wang sumbangan JKM itu, peruntukan JKM itu, sebab saya tidak ada keperluan untuk menggunakan wang tersebut. Tapi apa yang dapat saya katakan ialah semua anak-anak istimewa yang berdaftar dengan JKM, ia diberikan peruntukan daripada JKM. Berapa ringgit sebulan atau setahun saya tak tahu, sebab saya tak pernah tengok buku tu, tapi saya tahu ada. Jadi itu mungkin setarikan juga kalau orang nak buat konon-kononnya lah, konon-konon mungkin ada niat lain semata-mata atas imbuhan duit. Atas dasar imbuhan duit, tapi mengatakan yang mereka nakkan ambil anak-anak ni untuk dilindungi. Tapi macam yang Pak Ona beritahu, ada imbuhan daripada JKM sebenarnya untuk setiap anak angkat yang diambil. Okey, baru kita faham rupanya bukanlah ikhlas, bukanlah semata-mata sebab suka budak-budak. Ya, bukan nak kata saya nak bela, saya tak ada anak, saya nak bela, tapi punya ada juga di belakang tabir tu. Ada juga duit terlibatlah. Bukan semua, mungkin ada segelintir daripada mereka. Okey, baik. saya ada satu juga, soalan. Soalan sebenarnya Kiran kan. Macam kita nak tanya macam Puan Mona sendiri secara peribadi. Mungkin ini Puan Mona boleh kongsikan bersama dengan wanita Foido FM secara eksklusif mengenai apa mungkin yang kalau kata dapat bagi tahu dekat pengasas di sini, betul-betul apa yang terpendam dekat dalam hati tu, apa yang sebenarnya Puan Mona nak bagi tahu dekat dia? Okey, saya nak bagi tahu dekat pengasas, penasihat dan juga AJK rumah perlindungan tersebut kan. Saya rasa macam inilah, anak itu adalah anak syurga, okey. Anak yang telah Allah pilih sebagai anak syurga kan. Dan jelas dari foto tu anak itu telah dizalimi. Jadi saya mintalah semua orang yang betul-betul memberikan kerjasama, bukan untuk menyembunyikan perkara itu, sebaliknya tampil untuk bersama-sama saya mendedahkan. Kerana saya ini adalah orang yang tidak berkepentingan, tetapi anda semua adalah orang yang terlibat secara langsung. Saya ingin mengatakan, okey, anda boleh melepaskan diri di dunia ini, okey, tapi Allah itu Maha melihat kan. Rakyat Malaysia juga rakyat Malaysia juga turut melihat dan mendengar. Saya tidak mahulah kifarah pembalasan Allah itu sampai kepada bukan hanya diri anda, kita takut dia sampai kepada anak dan keturunan kita kan. Kerana kita, sesiapa saja yang bersubahat adalah
yang tidak mau tampil memberi keterangan sebenar, yang melindungi cerita sebenar, saksi-saksi bekas orang yang tinggal di rumah perlindungan dan semua, you know who you are, you know. So anda mungkin boleh dianggap bersubahah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kerana Allah telah mengatakan di dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan, kalau kita melihat sesuatu kemungkaran itu, cegahlah dengan tangan. Kalau tidak mampu kita cegah dengan tangan, cegah dengan lidah. Kalau kita tak mampu dengan lidah, dengan cegahlah mata, dengan hati, dan itu selama-lama iman. Tetapi anda kata kita bersembunyi, anda kata kita bersekongkol, anda kita bersubahah dan kita berusaha instead of berjuang memberikan keadilan untuk adik Bella, tetapi kita menentang dan menjadikan orang-orang lain sebagai mangsa. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur. Dan saya juga nak menyeru kepada orang lain, kepada pihak-pihak yang berotoriti lebih besar, pemimpin-pemimpin, you know, badan-badan NGO yang kononnya selama ini memperjuangkan wanita dan kanak-kanak, kan. Kita bila kita berkempen dan melakukan aktiviti NGO, is not only about getting the dana, okay, ataupun membuat kutipan derma dari orang ramai, bukan sekadar menghulur bantal-bantal makanan, tetapi di sinilah peranan anda sebenarnya untuk menyambut baton yang telah saya mulakan, because saya berjuang di atas sendiri, kan. Tapi alhamdulillah akhirnya setelah hampir sebulan lebih saya berjuang, baru-baru ini telah tampil barisan peguam rakyat yang telah datang dan mengoffer untuk saya berjuang-juang bersama untuk membawa perkara ini dalam skala yang lebih besar, kerana mereka kata alhamdulillah cerita Bella ini bukan hanya terkait kepada Bella, tetapi terkait kepada isu-isu kemanusiaan di rumah perlindungan itu sendiri, dan banyak perkara yang pihak berwajib harus menjawabnya, dan rakyat mempunyai hak untuk tahu, kerana mereka semua itu berkhidmat untuk rakyat. Ya, saya setuju bila Pak Mona kata rakyat macam saya, macam Ikhwan, macam kami semua di Wanita for FM yang bawa isu ni 3-4 kali juga berhak untuk tahu apa yang berlaku kepada orang yang mendera Bella. Dan saya juga sebenarnya Puan Mona, selepas mengikuti kes ni, tengok Puan Mona punya Facebook, saya juga ada rasa simpati pada Puan Mona kerana Puan Mona berjuang bersorangan sebelum ini, dan juga ada juga pihak-pihak yang mempertikaikan penglibatan Puan Mona dalam kes ni. Betul. Oh, kenapa nak sibuk? Betul tak? Awak tak payah sibuk hal ini. Saya tahu ada orang yang cakap itu pasal Puan Mona juga. Awak siapa nak sibuk-sibuk? Dan malah cerita banyaklah, tapi saya rasa saya bukan hanya disibuk-sibuk, saya juga telah menjadi suspek. Saya telah dipanggil oleh polis sebagai suspek, di mana saya telah dikenakan pertuduhan menyebarkan di bawah akta kanak-kanak, menyebarkan gambar dan video. Handphone saya telah pun dirampas, kan. Dan saya hanya menunggu. Sebab itu saya kata perjuangan ini sama ada membawa pendera ke penjara atau mungkin saya ke penjara, tapi saya sudah ready. Saya percaya Allah ada. Saya percaya kepada Allah Ta'ala. So saya juga adalah seorang suspek sebenarnya. Tapi saya tidak pernah kesal. Saya akan terus berjuang. Tidak, tangkapan tuduhan itu tidak pernah melunturkan semangat saya. Tidak berjaya untuk mensenyapkan saya. Saya akan terus berjuang. Alhamdulillah, kami yakin Puan Mona, satu Malaysia mendoakan agar Puan Mona selamat, sentiasa dilindungi. Dan apa yang Puan Mona buat, apa yang Puan Mona bagi tahu, laporkanlah satu perbuatan cukup mulia untuk melindungi seorang insan bernama Bella yang didera begitu rupa, dan kami semua mendoakan kes ini selesai nanti insya-Allah. Dan yang mendera, yang kita perlu tahu, yang mendera itu dihadap ke mahkamah dan diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang beliau lakukan terhadap adik Bella. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah doa kami Wanita for You FM. Kami Kiran Ikhwan, kami di tim Wanita for You FM, kita mendoakan semoga urusan ini dipermudahkan dan teruskan niat murni Puan Mona Din untuk berjuang mengenai adik Bella ini, kerana ini satu niat murni yang saya rasa bukan ada pada setiap manusia. Hanya insan terpilih macam Puan Mona saja yang sanggup melaksanakan, sanggup menegakkan kebenaran, walaupun sanggup dicaci, sanggup dihina, walaupun sanggup mengambil tanggungjawab, walaupun sanggup dimasukkan dalam penjara pun rela kerana ingin menegakkan kebenaran, ya. Itu yang kita doakan. Puan Mona, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Puan Mona kerana berkongsi cerita dengan kami pada hari ini. Alhamdulillah, kami pun terpinga-pinga juga. Sebelum ni tak tahu apa yang berlaku. Jadi penjelasan pada Puan Mona, kami tak melibatkan mana-mana pihak. Kami tidak menuduh mana-mana pihak. Kami hanya mengharapkan agar pihak polis, pihak berkuasa, pihak JKM, semua yang terlibat, kalau boleh menteri sekali turun untuk menyiasat hal ini agar terbela nasib Bella dan juga semua anak-anak lain yang berada di pusat perlindungan dilindungi sepenuhnya. Janganlah berbuat sesuatu kerana dana, kerana apa, kerana itu tidak patut. Okey, kita doakan semuanya dilindungi. InsyaAllah Puan Mona juga sentiasa dilindungi. Amin, amin, amin. Terima kasih Puan Mona. Terima kasih banyak-banyak Puan Mona. Okey, dan terima kasih juga kepada anda yang
yang menonton, yang tengok kami, yang tanya soalan, insya-Allah kalau rajin-rajin pergilah ke Facebook Puan Mona. Puan Mona akan sentiasa update, akan beritahu apa yang berlaku pasal kes ini ya Puan Mona. Ya. Senyum Puan Mona hari ni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, walaupun Puan Mona boleh sibuk dekat Facebook dia ataupun berada di tempat lain, tapi hari ini ada bersama dengan kita untuk kongsikan cerita ini. Semoga apa yang dikongsikan ini dapat orang kata manfaat, orang kata kepada semua, dan semoga rakyat Malaysia clear dengan apa penjelasan yang telah dikongsikan ini ya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Puan Mona. Terima kasih yang menonton. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa seperti biasa hari Rabu minggu depan Kira dan Ikhwan akan kembali dengan topik yang baru, isu yang baru di wanitaforyou.fm. Jumpa lagi. Assalamualaikum. See you. Assalam. Bye. Bye Puan Mona.